Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini cikgu akan kongsikan satu kisah yang menarik, yang benar dan sangat memberikan pengajaran dan inspirasi untuk kita dalam kehidupan. Tajuk kita ataupun cerita ini ialah 3 sahabat terperangkap di dalam gua. Ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini kisah benar. Mari sama-sama kita ikuti. Baik. Suatu hari terdapat 3 orang lelaki, 3 orang lelaki yang sedang berjalan di padang pasir. Lalu mereka keletihan mahu mencari tempat untuk berteduh. Lalu mereka pun pergi ke satu gua, sebuah gua dan masuk ke dalamnya dan berehat. Tiba-tiba ditakdirkan selepas itu sebuah batu ataupun sebiji batu yang besar telah jatuh daripada bukit lalu menutup pintu masuk gua itu. Maka terperangkaplah 3 orang itu di dalam gua. Maka apa yang terjadi selepas itu? Mereka tidak berputus asa. Ketiga-tiga mereka memikirkan apa cara yang boleh membantu mereka keluar. Jadi pergantungan mereka ketika itu sudah tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah seorang daripada mereka memberikan cadangan supaya apa kata kita berdoa kepada Allah, memohon bantuan pertolongan daripadanya dengan cara kita menyebut amalan soleh ataupun amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Moga-moga dengan berkat amal itu maka kita diberikan bantuan. Maka bermulalah lelaki yang pertama, dia menceritakan tentang bagaimana dia dahulu pernah memiliki 2 orang tua. 2 orang tua yang sudah berusia. Dia juga mempunyai isteri dan juga anak-anak. Sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, setiap petang dia akan memerah susu ternakannya lalu dihidangkan kepada ibu dan ayahnya terlebih dahulu berbanding isteri dan juga anak-anaknya. Sehinggalah satu hari dia pulang daripada urusannya dalam keadaan yang lewat. Maka sampai ke waktu petang dia cepat-cepat perah susu ternakannya dan pergi mencari kedua orang tuanya. Akan tetapi bila dia lihat kedua orang tuanya sudah pun tidur, maka dia pun menunggulah kedua orang tuanya itu sehingga bangun. Barulah dia akan hidangkan susu itu. Malah beliau tidak memberi minuman susu itu kepada ahli keluarganya yang lain. Walaupun anak-anaknya merengek mahukan susu. Tetapi disebabkan beliau ingin mengutamakan kedua orang tuanya, maka beliau sanggup tunggu. Beliau tidak kejutkan orang tuanya, tetapi beliau menunggu sahaja. Menunggu sehinggalah ke hari subuhnya, maka barulah kedua orang tuanya bangun, maka barulah beliau menghidangkan susu untuk orang tuanya dan selepas itu barulah dihidangkan kepada ahli keluarganya yang lain. Lalu lelaki itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, andainya apa yang aku lakukan itu iaitu mengutamakan kedua orang tuaku itu melebihi ahli keluargaku yang lain semata-mata untuk mencari redha-Mu, maka Engkau bantulah kami. Maka dengan izin Allah maka terbukalah sedikit pintu gua itu. Seterusnya tiba pula masa untuk orang lelaki yang kedua. Dia menceritakan bahawa suatu hari dulu dia pernah menyukai sepupunya sendiri, seorang wanita yang merupakan sepupunya sendiri, dan satu hari dia pernah mengajak sepupunya itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, maka sepupunya itu menolak, tidak mahu. Sehinggalah satu hari sepupunya itu mengalami masalah, ingin memerlukan harta untuk perbelanjaan, maka sepupunya datang kepada dia. Lalu dia ini memberi syarat, boleh aku akan berikan harta kepada kamu, tapi dengan syarat kamu mesti sudi bersama dengan aku. Maka disebabkan keadaan yang terdesak, sepupunya itu pun terpaksa. Maka pada saat mereka pada lelaki itu mahu melakukan perbuatan yang tidak baik kepada sepupu wanitanya itu, maka tiba-tiba wanita itu atau sepupunya mengingatkan dia, memberikan nasihat kepadanya dengan ucapan, takutlah kepada Allah, hendaklah engkau melakukan perkara, maknanya sama dengan perempuan itu dengan cara yang sah, bukan cara yang haram. Dia terus
berhenti daripada perbuatannya itu dan membiarkan sepupunya itu pulang membawa harta tanpa melakukan perkara tersebut. Maka lelaki itu pun berdoa, "Ya Allah, andainya tindakan aku meninggalkan perbuatan jahat itu kerana untuk mencari redha-Mu, takutkan kepadamu, maka Engkau bantulah kami daripada kesulitan ini." Maka dengan takdir Allah terbukalah lagi sedikit pintu gua itu, tetapi masih belum boleh keluar daripadanya. Seterusnya orang yang ketiga pula, dia menceritakan bagaimana keadaannya pula. Satu hari dahulu dia pernah mengupah beberapa orang pekerja untuk menjaga ternakannya. Lalu setelah cukup masa, dia pun membayarkan upah kepada semua pekerjanya kecuali seorang saja. Seorang ni bukan dia tidak mau bayar, tetapi pekerjanya itu tinggalkan tempat itu sebelum dapat dia bayar. Maknanya lelaki yang bekerja bersama dengan dia itu tidak mengambil upah lagi. Jadi dia pun simpanlah peruntukan upah itu untuk dia beri pada masa akan datang bila dia datang. Jadi apabila sudah sampai satu masa, dalam masa yang sama, lelaki ini dia menggunakan upah orang itu untuk diperbanyakkan lagi dia punya ternakan dia, jadi modal. Sehinggalah satu masa pekerjanya itu datang semula mau tuntut upahnya yang sebelum ini. Maka lelaki ini pun mengatakan kepada pekerjanya itu, ambillah upah kamu. Di mana itu semua? Maknanya semua ternakan yang ada di situ itu semua upah kamu. Kenapa? Sebab itu dihasilkan daripada upahnya yang sedikit tadi, jadikan modal, dikembang-kembang jadi ternakan yang banyak. Maka lelaki itu kata, engkau jangan main-mainkan aku. Dia tidak percaya sebab banyak sangat. Jadi dia kata, iya itu kamu punya. Jadi apa yang dia buat, pekerja itu pun ambil semuanya, tidak tinggal walaupun seekor. Habis semua dia bawa pulang. Jadi lelaki ini pun berdoa. Dia pun berkata kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, andainya apa yang aku lakukan itu, maknanya dia tunaikan amanah bayar upah itu dengan jujur, itu aku lakukan kerana mencari redha Engkau ya Allah, maka Engkau bantulah kami, lepaskan kami dari kesulitan ini. Maka Allah pun takdirkan pintu gua itu pun terbuka sepenuhnya sehingga mereka pun dapat keluar. Jadi inilah ceritanya. Inilah ceritanya antara pengajarannya, kekuatan doa kita dan juga amal-amal kebaikan kita. Jadi waktu kita susah, waktu kita mengalami kesulitan, ingatlah Allah itu mendengar. Jadi berdoalah, minta kepada Allah. Jangan minta sama benda-benda yang tidak mendengar ini. Jangan minta sama batu, pokok, tidak. Tapi minta sama Allah, Tuhan kita yang maha mendengar. Jadi sama-sama kita mohon kepada Allah, moga-moga amal-amal kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala terima dan juga apa yang kita doakan itu Allah makbulkan.